Halo, selamat datang semua. Selamat mendengar dan kembali kepada siri podcast Sisters in Islam, kisah perempuan kita. Ini adalah siri kami yang ke-6 dan pada kali ini kami akan berdiskusi tentang keadilan untuk perempuan di Mahkamah Syariah. Pada hari ini kami ada seorang tetamu dari Sisters in Islam. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya sebagai perantara pada hari ini. Nama saya Adibah dan saya adalah pegawai program kanan di Sisters in Islam juga. So pada hari ini Sisters in Islam akan ditemani oleh sahabat kita juga dari Sisters in Islam, iaitu Puan Airini Muzamil. Puan Airini adalah Senior Legal Officer, iaitu pegawai perundangan kanan di Sisters in Islam. Saya ingin perkenalkan kepada pendengar-pendengar dan juga penonton semua, siapa itu Sisters in Islam. Okay, mungkin ramai telah tahu yang Sisters in Islam ni adalah satu organisasi perempuan yang menggunakan framework Islam untuk setiap isu-isu yang kami bincangkan, seperti untuk melakukan reformasi undang-undang dan juga untuk melakukan reformasi dasar. Kalau melibatkan agama, dia akan menjadi sangat sensitif. Yang di luar sana, terdapat banyak juga interpretasi ataupun pemahaman-pemahaman yang progresif untuk kita aplikasikan kepada masyarakat Malaysia terutamanya dalam mencapai keadilan dan juga kesaksamaan gender. Saya tahu Sisters Islam ada menyediakan satu perkhidmatan bantuan guaman secara percuma yang bernama Telenisa. Mungkin Puan Airini boleh berkongsi sedikit banyaklah Telenisa punya kerja. Okay, so kalau kita bercakap pasal Telenisa ni adalah satu klinik bantuan guaman percuma di mana kita bagi nasihat dekat perempuan, actually klien lelaki pun datang kat kita juga, berkenaan isu-isu kekeluargaan, undang-undang keluarga Islam. Macam mana nak tuntut cerai, macam mana nak tuntut nafkah, harta sepencarian, macam-macam lah. So, diorang datang pada kita dan meminta kita punya legal advice lah. Telenisa ni sebenarnya tahun 2023 ni dah 20 tahun dah kita beroperasi dan Telenisa dah membantu lebih 15,000 orang klien dekat Malaysia ni tentang pengetahuan dan hak-hak mereka di Mahkamah Syariah lah. Macam mana talian ni berfungsi? Kita ada melalui telefon, melalui face to face, melalui Facebook, Instagram. So banyak medium yang klien boleh reach out kepada Telenisa. Macam mana kita detect benda ni? Sebab actually we have a database. Every year kita akan keluarkan statistik dan dapatan Telenisa di mana cara kita Telenisa identify trend-trend isu yang perempuan-perempuan di luar sana lalui. Sebagai contoh kan, waktu pandemik hari tu kita boleh nampak parents semua makin ramai yang nakkan hak penjagaan anak daripada hak melawat. Sebabnya restriction during MCO tu menyekat hak lawatan. Yelah nak cross negeri pun kena surat apa semua. So instead parents shift diorang punya hak tu, diorang nak tuntut hak penjagaan lebih daripada hak lawatan. So kat situ it's nice to know apa yang masyarakat kita lalui pada satu-satu masa kan, pada one year tu. So macam ni lah cara dia Telenisa dapatkan data dan situasi rakyat dekat luar sana. Terima kasih Puan Airini. So apa kepentingannya, apa perlunya Mahkamah Syariah ni dalam kehidupan perempuan di Malaysia? Kenapa Mahkamah Syariah ini perlu ada? Dia macam ni, signifikannya Mahkamah Syariah ni of course dia punya peranan besar. Tapi signifikan dia dalam hidup perempuan, terutamanya dalam undang-undang keluarga Islam. Mahkamah Syariah ni menjadi tempat di mana perempuan pergi mengharapkan satu keputusan daripada Mahkamah Syariah, keputusan yang adil dan saksama untuk diri dia bila dia berhadapan konflik yang dia tak boleh settlekan dengan partner dia lagi seorang. Macam contoh konflik hak penjagaan, siapa nak jaga anak ni. So diorang tak dapat kata putus. This is where Mahkamah Syariah datang dalam hidup dan skop perempuan di luar sana lah. Selagi seseorang perempuan tu tak berhadapan sendiri dengan masalah atau isu-isu kekeluargaan, Mahkamah Syariah ni takkan come into the picture. Diorang takkan yelah tiba-tiba je nak membaca pasal Mahkamah Syariah, apa fungsi macam mana. Diorang takkan. Bila dah menghadap satu-satu masalah tu, baru diorang akan macam, oh, Mahkamah Syariah, kena pergi Mahkamah Syariah kot. Itu pun tak pasti. Mahkamah Syariah ke pejabat agama.
So bagi saya signifikan mahkamah ni is membantu perempuan lah mendapatkan keadilan dan keputusan yang saksama untuk dia. Itulah fungsi dan pentingnya mahkamah syariah di dalam kehidupan perempuan Islam di Indonesia. Betul. Tetapi kita juga banyaklah mendengar cerita-cerita kan. Terdapat banyak kes-kes tertunggak. Contohnya macam perceraian, kes pembahagian harta, tuntutan nafkah isteri dan anak. Dan ia mengambil masa yang panjang di mahkamah syariah. Kenapa ini berlaku? Okey, selalunya di mahkamah syariah ke mahkamah sivil ke, kalau penangguhan kes tu berlaku, banyak sebab. Antaranya pihak-pihak tak hadir. Pihak-pihak tak hadir ni, kalau sekali you tak hadir, mahkamah akan bagi chance lagi tau, kali kedua. Nak menunggu daripada kes pertama, nak menunggu panggilan kedua tu pun dah kena tunggu beberapa minggu. Kadang-kadang ada klien datang kat kita bagi tahu bulan, just because satu pihak sana tak hadir. Lepas tu kadang-kadang bila dua-dua pihak tak hadir, tiba-tiba peguam pula MC. Tangguh lagi. So penangguhan kes ni sebab-sebab itulah. Tapi kalau you tanya I, bagi I kenapa penangguhan kes tu masih berlaku sampai sekarang adalah sebab dia terkesan waktu pandemik. Waktu pandemik, memang awal-awal tu mahkamah sivil dengan mahkamah syariah dua-dua tutup. Okay, because of SOP semua. But you can see mahkamah sivil actually take the step untuk buat online hearing. Which is itu adalah solution yang membantu kes berjalan sikit. Tak laju pun sikit berjalan di sivil. Tapi mahkamah syariah up until dah declare COVID ni dah tak payah pakai mask ke apa pun, diorang still tak nak buat online hearing. So tertangguh semua kes ni. Back dated, you bayangkanlah berapa tahun kita dalam pandemik tu, mahkamah tak buka. Okay, diorang cakap kes-kes untuk urgent cases diorang buat macam DV apa semua. Habis tu yang menafkah anak ni semua bukan urgent ke? Kan? Lagi-lagi dalam waktu pandemik ni, mak tak ada duit, tak boleh nak keluar bekerja. That is not urgent ke? So I think kenapa masih ada backdated cases is because diorang ni refuse untuk take proactive action dan mulakan perbicaraan online. To me, that is the one of the sebab utama lah kenapa banyak sangat backdated cases sekarang ni. So walaupun sekarang ni dah boleh berjalan macam biasa, tapi untuk selesaikan kes-kes yang tertunggak tu masih lagi berjalan lah hingga sekarang ni. Masih. Kita tutup mahkamah ni mungkin dalam 2 atau 3 tahun kan, sebab pandemik kita 2 atau 3 tahun. Makanya kes-kes yang tertunggak tu harus diselesaikan dululah sebelum mendengar kes baru. Begitu. Selalunya macam tu lah. Sebabnya if I'm not mistaken, 3 bulan punya KPI tu diorang kena capai tau. So sepatutnya diorang kena selesaikan yang tertunggak dululah sambil menerima kes-kes baru lagi. Itu yang to me, itu yang jam. Banyak kes yang kena tertunggak apa semua tu kan. Big jam lah kat situ. Saya tak tahulah kan. Ada orang kata mahkamah sivil ni lagi kompeten dan lagi memudahkan perjalanan kes mahkamah berbanding dengan mahkamah syariah. Betul ke? Saya tak boleh lah nak cakap kompeten ke tak kompeten as a whole tu. I think luar daripada my observation lah kan. Tapi cumanya memang kita banyak terima komplain daripada klien tentang sistem mahkamah syariah lah. Banyak yang tak puas hati. Pengaduan tentang staff lah di mahkamah syariah, aduan tentang hakim lah, aduan tentang peguam pun ada. So memang kita banyak terima komplain. Itu yang saya boleh sure bagi tahu Adib lah. Klien-klien kita. Sistem tu senang cerita tidak memudahkan. Saya bagi satu contoh lah Adib. Ini datang sendiri daripada YB. Saya tak nak sebutlah YB mana. YB ni sendiri bagi tahu kita, dia punya pegawai-pegawai dia lah kan report, cakap ada seorang klien ni pergi ke mahkamah syariah, time tu baru 3:30 petang sebab nak buat bayaran file dia. Kaunter dah tutup ni. 3:30 petang, kaunter mahkamah syariah dah tutup. Yang klien ni datang daripada jauh sana. Negeri Muar ke apa, saya tak ingat lah apa negeri, tapi jauh. Datang untuk bayar, dah tutup kaunter. As simple as benda tu je dah sangat menyusahkan rakyat. Sebabnya you kena faham, yang pergi mahkamah syariah ni bukannya semua yang equipped with money and lawyer.
Kadang-kadang single mother yang ada 5 orang anak kena tumpang anak dia dekat rumah saudara dulu. Nak pergi ke mahkamah semata nak settlekan, tiba-tiba tutup 3.5. Tak ke itu masalah untuk rakyat-rakyat kat luar sana? Tak, by right sepatutnya pukul berapa dia orang tutup ni? Pukul 5. 4.30 tu pun kira awal tu. 5 patutnya waktu operasi diorang sampai pukul 5 petang. Patutnya tak terjadilah benda-benda macam ni kan. Pegawai-pegawai mahkamah ni perlu faham. Memang to them, tugas apa yang diorang buat ni is a daily job. Aku bangun pagi, masuk office, type komputer ni. Memang to them is a daily job. Tapi diorang kena faham, diorang ni berhadapan dengan orang-orang yang melalui konflik-konflik hidup yang real. Yang pemfailan kes diorang di mahkamah ni kira hidup mati diorang. So tak boleh lah sambil lewa ambil kerja tu. Kena betul-betul pegang lah amanah kerja you kan. Lagi-lagi kerja you ni sangat affected dengan hidup orang lain. Katalah kalau saya nak memberi satu komen, oleh kerana macam proses birokrasi yang menyusahkan, petugas administration mahkamah yang tak kompeten, yang suka curi tulang, hakim atau peguam syar'i yang kadang-kadang tak jelas dengan kes mereka, ataupun last minute kena pergi kursus sana sini lah kan, ataupun tiba-tiba ada emergency dalam kehidupan yang menyebabkan mereka tak fikirlah. Mereka ada klien yang dah berjanji nak datang sekian-sekian hari, sekian-sekian masa, tapi oleh kerana ada halangan-halangan yang tidak diketahui, maka lagi merumitkanlah proses untuk perempuan ini akses ataupun pergi untuk mendapatkan, even nak bayar buka file. Kalau pukul 3.30 dah tutup, macam mana? Takkanlah nak datang esok. Betul, datang dah esok. Kena ambil cuti, lepas tu dengan kos travelling lagi. Betul. Macam halangan-halangan ataupun kritik-kritik yang macam ni, sebenarnya bukan tidak ada solusi lah kan. Boleh. Kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih lah kan. Betul. So agak-agaknya macam mana lah agaknya untuk perempuan-perempuan ni yang dah datang, lepas tu kecewa dekat depan pintu pembayaran ni. Ada macam sakitnya hati lah kan. Okay. Cara dia, sebenarnya ada saluran untuk buat aduan kalau tak puas hati. Ini kalau tak puas hati dengan perkhidmatan bukannya tak puas hati dengan keputusan mahkamah. Kalau you tak puas hati dengan keputusan mahkamah, that is a legal way lah. You kena appeal and what not. Ini kalau tak puas hati dengan perkhidmatan, you boleh buat aduan sebenarnya di JKSM. Boleh buat online. You search je aduan pegawai mahkamah. Contoh akan keluar. So dekat situ you boleh buat online punya aduan dan dia akan siasat lah. JKSM atau badan diorang akan siasat aduan you. Kalau you tanya efektif ke tak efektif benda tu, that is another story. I cannot macam tell you upfront whether ada case yang dah di-solve ke melalui aduan tu. I tak ada knowledge lah. But if you ask me, is there a way? Yes, ada aduan dia macam ni. Kalau rasa tak cukup, kalau geram aduan tu tak ada orang ambil tindakan ke apa ke, saya sarankan datanglah kat Talian Nisa. Bagilah tahu kami. Sebabnya bukan nak kami lebih suka menjadi suara rakyat satu. Dan Talian Nisa ni dia bukannya setakat kita dengar on jadi database apa semua, tak. Kita actually engage dengan stakeholders, government apa semua. So bila kita jumpa dengan orang-orang yang berkuasa ni, yang ada kuasa, yang ada opportunity untuk buat perubahan, kita akan keluarkan semua cerita-cerita klien Talian Nisa ni. Kita nak bagi tahu. Okay, mungkin pegawai you hanya cerita yang baik-baik je dekat you. We are here to tell you this is the reality. Kehidupan perempuan kat luar sana. They come to us and tell us this. Talian Nisa bolehlah jadi pengantaraan tu. Tapi if you mengharapkan Talian Nisa menjadi solution yang immediate, tidaklah. Okay, saya juga perasan kan Talian Nisa juga ada menghantar chambering student kan ke mahkamah syariah untuk menjadi pemerhati. Betul. Kepada proses pendengaran ataupun satu judgement tu dikeluarkan kan. So daripada pemerhatian chambering student ni, biasanya apa general comment yang diorang bagi General comment, kalau kita hantar chambering student pergi court watch untuk perhatikan prosedur kes tu, pertamanya punctuality lah. Punctuality memang out.
Kalau kata pukul 9 tu dekat depan tu kes tu tulis pukul 9, you masuk 10.30 pun tak apa. You know what I mean, alright? Because orang masuk datang awal pun, judges kadang-kadang keluar lambat. Kadang-kadang judges tak tahulah ada hal ke apa ke. So diorang akan start pukul 10, 10.30. So punctuality tu satu. Lagi satu, diorang selalu komen on satu pihak ada lawyer, satu pihak tak ada lawyer. Kan, argumentative wise apa semua, it's unbalanced lah. Bila seorang datang hadir dengan lawyer, seorang lagi tak hadir dengan lawyer. So I think itu dua isu yang paling diorang nampak ketara lah. Other than that, they're just observation on the case itself lah. Berapa lama dah case tu ni, apa stage apa, macam tu lah. So kenapa perlunya ada lawyer? Sebab yang saya tahu perempuan juga boleh untuk mewakili diri mereka sendiri kan. Sebab ialah nak ambil lawyer ni bukannya murah kan. Betul. Dan lawyer syar'i pula ialah macam biasa kalau kita baca kat surat khabar, satu klien tu boleh bertukar beberapa orang lawyer kan. Sebab lawyer menarik diri atau lawyer dah tak berminat untuk mewakili mereka. Itu macam mana pula? Okey, betul, di mahkamah syariah ni perempuan tidak wajib diwakili oleh peguam syariah. Memang itu kelonggarannya di mahkamah syariah. Kalau di civil, by hook or by crook, you kena come with a representative lah, legal representative. Dekat sini ada certain cases di mana bila hakim rasa kes itu terlampau complicated. Maksudnya fakta-fakta kes itu terlampau rumit atau undang-undang yang terlibat itu terlampau rumit. Memang hakim akan minta klien atau minta pihak itu mencari peguam syar'i. So problem dia dekat sini, bila klien kita, hakim minta untuk cari lawyer syar'i, problemnya adalah mereka tak mampu adik. Itu satu. Lagi satu, we can say, pergilah dekat bantuan guaman. Kan ada bantuan guaman banyak. Dah pergi. Klien kita dah pergi. Datang balik kat kita cakap, bantuan guaman tak nak ambil kes saya lah. Sebab diorang kata saya punya pendapatan ni bukan dalam skop diorang. Tapi tak tahu tanggungan dia 6 anak. You know? That kind of thing lah. And then datang, bantuan guaman kata tarikh kes saya ni dah penuh. Maksudnya apa? Tak cukup orang dekat bantuan guaman tu. Tak cukup lawyer dekat bantuan guaman tu. Sampai ada klien-klien datang balik kat kita, cakap, kes saya ni dia kata tarikh dah penuh. Tak ada lawyer. So macam mana? Ada bantuan guaman, dia pergi kat bantuan guaman tak ada. So apa solution dia untuk wanita-wanita kat luar tu? Last, kena represent diri sendiri di mahkamah syariah. Memang pada certain orang, ini pendapat personal saya lah, pada certain orang rasa macam baguslah mahkamah syariah bagi perempuan represent diri sendiri, kurang kos, kurang ini, kurang itu. And saya setuju yang bahawa nobody can tell your story better than yourself. That one I agree. Tapi when it comes to dealing dengan mahkamah, perbicaraan, you nak keluarkan argument you, hakim dia tak nak dengar naratif saja. Dia nak dengar you punya evidence, nak tengok you punya evidence, nak dengar law mana yang you guna untuk submit this evidence, apa semua. You know, that technicality, kita mengharapkan perempuan lame person dekat luar sana tahu skill ni. To me, that is problem lah. Ada seorang perempuan pergi ke mahkamah syariah, wakilkan diri sendiri untuk nafkah anak. Dia rasa receipt dia beli susu tu tak ada value. Padahal, untuk you tuntut nafkah anak ni, that is very valuable untuk tunjukkan you punya cost of anak apa semua kan. So, diorang might just rasa receipt tu tak ada apa-apa. So, they don't submit to the court as evidence. Court pula putuskan nafkah. Based on apa yang dia submit tu, putuskan, nafkah awak anak seorang sebulan 200. Keputusan yang mahkamah keluarkan tu, bagi saya, is not just. Because dia tidak berdasarkan the complete evidence. Sebab apa orang tu tak boleh provide complete evidence? Because dia tak ada knowledge, adik. Dia tak ada knowledge. Ini keperluan mahkamah sebenarnya. So bagi I, yes, memang memudahkan perempuan in a sense, tak payah cari lawyer. Tapi is this the solution? Just ke? Amount, keputusan yang mahkamah buat dengan knowledge yang sangat sikit, yang you know, to me there is a bias and prejudice lah kat situ bila berlaku benda macam tu. Bagi saya, hak untuk diwakili di mahkamah ni hak semua orang. You by hook or by crook, sebenarnya ini isu bagi I access to justice lah.
Bagi saya benda ni government kena take action. Access to justice ni benda yang basic, hak basic untuk semua orang yang memerlukan representasi diri. Kalau basic need pun you cannot help our people to get, how are you saying our system is good, our system is effective and not? Bagi I, this is just bigger than permintaan, oh, hakim minta cari lawyer. Hakim minta cari lawyer tu tak jadi isu. Dia memang ada hak and dia rasa benda tu perlu. Yang jadi masalahnya ni kat mana perempuan nak dapatkan benda tu. So, bagi saya masalah utama dia is access to justice. Lawyer yang dari Biro Bantuan Guaman tak cukup. And plus dia pun ada dia punya cap lah, berapa banyak pendapatan yang boleh dia wakili lah. Betul. Ini kan. Lepas tu kalau lawyer-lawyer yang biasa mahal pula kan. Dia punya bayaran mereka. Lepas tu nanti belum tentulah dia akan pimpin kita sampai ke akhir pendengaran sama ada kita berjaya atau tidak menuntut seberapa banyak nafkah yang kita mahukan. Sepanjang perjalanan tu mereka boleh je berhenti ataupun mereka kata okey saya tak nak lah nak tarik diri lah mewakili perempuan, mewakili puan lagi. Dah terpaksa dia cari lawyer baru lah pula kan. Betul. Kena keluar lagi satu kos. Kalau macam roughly kan Dip kan, kalau lawyer syari'i buka satu file minimum lah Dip 3 ke 4 ribu. Buka file je Dip. We are talking about perempuan-perempuan B40, klien-klien yang tadi Nisa tahun ni. 3-4 ribu tu Dip, diorang dengar je, diorang terus patah semangat Dip. I tell you. Diorang terus macam, worth it ke? Aku nak cari 3-4 ribu ni pun susah. Diorang Dip, nak minyak, nak isi motor pun tak ada duit Dip. Grab, nak pergi Grab ke mahkamah tu pun tak ada duit Dip. You are asking them 3 to 4K. Baik diorang bagi makan anak-anak diorang. Untuk 3 ke 4 ribu tu. So, bagi kita, tak tahulah, bagi I pun 3-4 ribu tu besar. Tak tahulah bagi orang lain kat luar sana mungkin kecil kan. 3-4 ribu je, takkan tak dapat bayar. But you have to faham lah situasi orang lain-lain. So, benda tu mahal sebenarnya untuk diorang. Nak access to justice ni, nak dapatkan keadilan ni, bukan murah. Itu baru step yang pertama kan. Betul. Belum lagi masuk kepada pendengaran dengan hakimnya lagi. So, maknanya masih banyak lagi lah yang perlu dilakukan untuk memastikan mahkamah syariah ni berfungsi dengan secara efektif lah. Betul. Tadi Pak Airini ada bagi tahu kan pasal KPI-nya 3 bulan. Dan mahkamah syariah memang ada banyak sangat kes tertunggak. So KPI 3 bulan ni rasa-rasanya munasabah ke? Sistem kewujudan KPI 3 bulan ni bagus. Sebab dia mempercepatkan proses untuk perempuan lah. Tapi kalau dah ada sistem KPI tu tapi masih ada klien-klien yang datang kepada Tali Nisa dengan benda-benda yang sama, lamanya nak tunggu ni apa-apa semua ni, then you have to check lah your system. Bagi saya kalau structure dah ada tapi still fail, meaning pelaksanaan you out. Pelaksanaan you teruk. Kat mana monitoringnya? Ada ke monitoring on KPI punya sistem ni? And then ada ke check and balance dia? Kalau geng sama geng check kerja sendiri, tak ada check and balance lah. Betul tak? Tak berjalan lah sistem tu. You buatlah 10 sistem pun tapi yang check and balance dia adalah geng, ni geng ni geng ni. Tak guna juga sistem tu. Bagi I, if you ada sistem, you ada structure, tak berjalan, you check your pelaksanaan macam mana. Pelaksanaan you yang issue. Tapi setakat ni perbincangan antara SIS dan Jabatan Kehakiman Syar'i, mereka aware tak pasal benda ni We do tell Jabatan Kehakiman tentang aduan yang kita terima lah. But usually they want more information. Yelah macam nombor kes, siapa yang buat aduan semua. So dekat situ ada a bit conflict lah dengan Tali Nisa because of course we want to jaga the privacy dan information klien kita kan. Tanpa kebenaran diorang, we cannot simply give out information to anyone. Doesn't matter lah who you are kan. So itu a bit conflict lah. But what we do is that instead of guna personal details diorang apa semua, kita pergi kedepankan dengan statistik dengan data Tali Nisa.
So numbers. We might not use personal details of our client, but we use numbers and percentage to show dekat bukan sahaja Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, mana-mana yang kita engage, kementerian kita akan tunjuk. Tengok, perempuan contoh 70% perlukan lawyer tapi 5% je yang dapat. Ini problem ni. So we use that lah instead. So nak kata diorang aware ke tak aware, kena tanya balik dengan diorang, engage ke tak engage dengan NGO yang memegang resources ni, because we are more than willing to share. Kita siap buat majlis pelancaran lagi setiap tahun, ajak lagi semua government bodies. So itulah my answer is that lah. Kita memang mengeluarkan dan mewar-warkan. Diorang aware ke tak aware tu, I think it's on their side lah. Kan? Wah, saya rasa kan macam ni kesian juga itulah, tapi macam Airini kata, selagi benda tu tak slap right in front your face, you tak akan cari dan you tak akan aware pun sebenarnya benda ni berlaku. So bila you betul-betul berada dalam situasi tu, baru you tahulah kan, macam ni sebenarnya kan. Yelah Deep. Okay, you bayangkan bila kita cadangkan, masukkan topik-topik mahkamah syariah ni dekat ni kursus kahwin. Ada orang cakap, kenapa kita nak cakap pasal perceraian? Ini kan baru nak mula bercinta, nak mulakan bina masjid. Ini bukan masalah kita mendoakan orang tu bercerai. Benda ni isu yang semua kena tahu. Kalau tak you kena, kawan you. Kalau tak you kena, adik you, anak you. You never know. So, macam mana lah orang-orang kat luar sana nak ada pengetahuan, benda macam ni. Kalau kita tak masukkan kat kursus kahwin, kita duk cerita, bercinta ini, tanggungjawab ini, tanggungjawab itu, tanggungjawab ini. So, bila perempuan menghadapi konflik yang betul-betul yang macam, kat mana aku nak pergi ni? Benda tu yang akan, time tu baru perempuan akan macam, pergi pejabat agama. Lepas pejabat agama akan macam, ni bukan bidang kuasa kami, pergi mahkamah syariah. Pergi mahkamah syariah, awak kena dapat, back and forth. So, yelah macam mana? Sebab kita tak, medium untuk orang cari tu tak ada tau. Kita tak nak educate orang kat luar sana. But for Tani Nisa, that is what we do. Kalau orang datang kat kita cakap, tak payahlah ajar-ajar ni dekat orang muda, kan? Nanti buat mindset diorang fikir nak bercerai je. Mana ada orang berkahwin Deep dengan niat, saja aku berkahwin, esok aku nak try cerai. Esok aku nak test mahkamah syariah punya sistem. Tak ada Deep. It's just a pengetahuan bagi orang. Okay, so kepada perempuan-perempuan yang sedang menghadapi permasalahan di dalam keluarga, kadang-kadang bukan masalah keluarga je, masalah keluarga yang lebih besar. Contohnya macam nak menuntut harta waris. Ni bersama adik-beradik pula lah kan. Kemana agaknya mereka boleh tuju dan apa yang boleh diharapkan untuk mendapatkan keadilan dari mahkamah syariah sekiranya benda ini berlaku pada mereka? Kalau tak untuk diri mereka sendiri, mungkin harapnya boleh membantu kawan-kawan lain yang berada dalam situasi yang sama. Maksudnya bila nampak ketidakadilan di mahkamah. Okay, speak up. Suarakan. Jangan pergi mahkamah syariah, kita hampa dengan layanan mahkamah syariah bagi, balik menangis, redha, ini adalah dugaan kot. Dugaan aku sebagai seorang perempuan, ni dugaan. Voice it out. Macam saya cakap tadi, ada saluran aduan. Buat aduan. Kalau itu tak berjalan, datang kat Tani Nisa. Email your YB. Email YB you ni. Guna you vote YB you ni. Bagi tahu diorang, look, I'm facing this case dekat mahkamah syariah. What are you gonna do to help me? Voice it out. Jangan simpan seorang-seorang rasa macam ini dugaan you know. Sebenarnya ni bukan dugaan you. It's an incompetency of other people doing their job. Itulah bagi saya. Kalau tak nak, you nampak ketidakadilan, you speak about the ketidakadilan. Selain daripada ni menyuarakan rasa tak puas hati, ada tak step-step lain macam you boleh kritik secara langsung kepada hakim ataupun lawyer? Ada tak? Okay, kritik directly ke hakim tu, I would not advise that lah, because takut pula contempt of court pula kan klien kita kan. Tapi kalau you nak kritik lawyer yang bawa case you, your own lawyer, that is your right.
You boleh kritik, you boleh cakap, why you argue my case macam ni? Kan kita dah discuss hari tu, we want to go this way. Absolutely, tak ada masalah. You boleh kritik your lawyer. Tak ada masalah. Yang buat kritik judges tu, I think the best way is to buat aduan lah. Jangan cakap directly macam tu kan. Kalau macam katalah setengah-setengah perempuan ni takutlah pula kan, nanti kalau you kritik you punya lawyer, tiba-tiba esok lawyer you berhenti. Dah terpaksa cari lawyer baru. Dah itu dah melambatkan kes satu. Lepas tu dia terpaksa keluarkan kos baru pula nak mendapatkan lawyer yang baru. Betul. I think situation macam tu memang shouldn't happen lah. I agree with you, memang ada cases yang macam tu. Tapi to me it shouldn't happen because lawyer ni patut membawa kes klien based on apa yang klien nak lah. You can advise your client macam, okay puan, apa yang puan minta ni actually tak relevan tau untuk tuntutan atas pencarian. Mungkin puan boleh buat tuntutan ni. You can advise macam tu. Tapi you jangan buat macam mana tau. Oh, nak settle cepat lah kes ni, aku buat je macam ni, asalkan settle cepat, tutup kes. You know, you paksa pula your client yang macam, settle je puan, settle je, terima je puan. Kalau dia tak nak, you cannot lah paksa dia untuk agree. Fight lah in court. To me macam tu lah. Mungkin ada setengah-setengah lawyer bila hakim dah katakan, okay, bayaran untuk bayaran nafkah sebulan hanyalah RM700 based on calculation yang dia buat lah kan. So, dan lawyer minta klien bersetuju. Itu adalah kerana macam, okay, nak kes habis cepat, tutup dan dia boleh buka klien baru lah. Macam tu kan. So, yang itu, kalau terjadi kes macam tu, maknanya klien itu mempunyai hak lah untuk criticize. Okay, saya tak setuju sebenarnya RM700. Yes, of course. Dia boleh boleh cakap dengan lawyer tu, kenapa dia tak bersetuju dengan 700? Mungkin 700 tu untuk dia terlalu rendah. Kenapa masa kahwin husband I boleh bagi I 4,000 sebulan? Tiba-tiba lawyer I minta 700. You know, things like that. Tapi kalau pula lawyer tu rasa every month husband you bagi you 1,000. Now kita settle lah untuk 700. Then to me that is okay lah. That is negotiable lah. Tapi kalau dah 4,000 you turunkan sampai 700 just because nak settle case, tak ada integrity lah kot bagi I lawyer macam tu. Secara keseluruhan dan umumnya, Irene rasa Mahkamah Syariah ini bolehkah melalui satu fasa reformasi ataupun undang-undang keluarga Islam itu sendiri perlu direformasikan untuk menjamin keadilan kepada perempuan dan pihak-pihak yang terenaya lah. Okay, bagi saya pertamanya nak reform sistem ni bukan mudah. Tapi bila ia perlu, kita kena buat. Sebab kalau satu-satu sistem kehakiman yang sepatutnya membawa keadilan lebih membawa permasalahan, kena reform. Reform tu tak maksud saya gulingkan dia ni, tak. Restructure. Revise your pelaksanaan. Revise your check and balance. You know? And pasal undang-undang Islam, keluarga Islam ni, itu satu, sistem mahkamah. Ini undang-undang keluarga Islam pula. Kalau you tanya I patut ke tak patut reform undang-undang, patut sangat. Patut sangat. We are way left behind. Ini saya nak bagi tahu adik lah dengan semua pendengar dan penonton kita. Masa 1984 tak silap saya, di mana undang-undang keluarga Islam pertama dikenalkan di Malaysia, kita punya undang-undang keluarga Islam merupakan undang-undang yang paling progresif dalam semua negara Islam. Tapi lepas 1994 dan 2003 berlakunya amendment kepada keluarga Islam, undang-undang kita dah terkebelakang sangat adik. Why do I say this? Okay, I bagi you satu contoh undang-undang. Undang-undang tentang poligami di Malaysia. Masa awal-awal kita kenalkan undang-undang Islam pasal poligami, ada 5 adik syarat untuk berpoligami. Yang I nak highlightkan syarat pertama dengan syarat kelima untuk berpoligami. Syarat pertama,
kita kena tunjukkan kepada mahkamah perkahwinan poligami itu perlu dan patut. Perlu dan patut tak silap I. Lagi satu yang kelima ni, perkahwinan poligami tu tidak boleh mengurangkan standard of living existing family. Maksudnya kau nak kahwin 3-4, kau make sure taraf hidup anak kau dengan bini kau yang sedia ada ni tak jatuh miskin sebab kau nak ni. Okay? Itu syarat kelima. 1994, syarat kelima ini dibuang. Kalau betul membela nasib wanita, keluarga kanak-kanak, kenapa buang syarat kelima ni? Syarat kelima ni lah yang paling penting. You jangan sebab you tidak boleh mengawal hawa nafsu, anak bini you miskin, terdampar, kena mohon bantuan ini, bantuan itu. Padahal sebelum ni elok je hidup diorang. You know? Tapi kena buang syarat ni. Yang lagi satu, syarat pertama tadi. Patut dan perlu kan? Benda tu. Wording dia tukar sikit je. Daripada patut dan perlu, ditukar jadi patut atau perlu. Kalau layman dekat luar sana, alah relax lah. Atau dan je. Apa yang kecoh-kecoh sangat. Tapi, that wording, kalau dalam legal world, bring so much difference. Patut dan perlu, you perlu buktikan kedua-dua elemen. Kalau ada atau, you hanya perlu buktikan salah satu je. So, ini semualah law-law yang memudahkan lelaki untuk poligami. Di mana reformasi law kita. You know? Kenapa daripada such a progressive yang menyantuni perempuan-perempuan kat luar sana, yang membela nasib perempuan-perempuan dengan anak-anak, ditukar jadi macam ni? Adakah nafsu dan keperluan lelaki, suami kat luar sana lebih penting daripada kebajikan-kebajikan perempuan dengan anak-anak ni? So kalau you tanya, perlu ke tak reform law? Perlu sangat. Tukar balik. Ini salah satu law yang kita perlu reform. Itulah pendapat I. So maknanya masih banyak lagi kan ruang-ruang kepada reformasi ini perlu dilakukan oleh government of the day lah. Betul. Tapi saya ingat lagi pada tahun 2005 kan, SIS ada menghantar satu memorandum kan kepada kerajaan Malaysia supaya undang-undang keluarga Islam ni dapat diuniformkan, maknanya diselaraskan kepada semua negeri. Di mana undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan menjadi contoh lah kan kepada reformasi untuk negeri-negeri lain. Tapi sampai sekarang masih tidak ada perkhabaran ataupun update daripada permintaan SIS itu kan. Betul. Saya kira benda ni jadi sebab ialah pertukaran government. Kita hantar sehari ni memorandum dekat satu government, tiba-tiba esoknya dah tukar government. Itu satu isu. Lagi satu isu, saya rasa sebab, minta maaf lah cakap benda ni, tapi kementerian mana-mana pun lah, tak kisahlah bila kita cakap pasal undang-undang agama Islam, undang-undang keluarga Islam ni, ada yang rasa benda ni bawa bidang kuasa Kementerian Agama, ada yang tolak pula, ini Kementerian Wanita, ada back and forth. Tak kisahlah mana-mana kementerian pun. Saya rasa mereka ni tak memandang isu keluarga, undang-undang keluarga Islam ni sebagai isu utama. Diorang rasa benda ni pandai-pandai sendirilah kau solve, ni masalah family, Tapi this is such a bigger issue than just a family issue. Family issue tu satu, diorang berantakan lah apa semua dia. But what are you gonna do about the system? What are you gonna do about the law? So diorang tak pandang benda ni as issue yang penting bagi saya. Kalaulah diorang, ini is an open invitation dalam podcast ni, datanglah ke Citizen Islam, duduk dekat Citizen Islam tu, angkat call telenisan. I jemput. Mana-mana kementerian datang, angkat, dengar cerita klien tadi Nisa ni. It's not a happy story Tak pernah satu pun kita orang angkat phone tadi Nisa, hello tadi Nisa, boleh kami bantu? Tak ada yang tiba-tiba macam Alhamdulillah, kita tepuk tangan, tak ada. Semua yang kita orang dengar, ya Allah stresnya, ya Allah kesiannya, ya Allah kenapa macam ni. It's frustrating lah untuk dengar benda ni dan still no further action from orang-orang yang ada kuasa untuk mengubah. Okey, seterusnya kan, apa agaknya harapan Puan Arini terhadap proses Mahkamah Syariah? Apa yang perlu ditambah baik untuk melancarkan urusan membuka fail, mendaftarkan kes, termasuklah juga urusan pendengaran, keputusan, kehakiman dan juga penguatkuasaan lah daripada pegawai-pegawai di Mahkamah Syariah ni? Banyak sangat Adib. Kalau misalnya apa yang boleh diperbaiki. Okey, saya start dengan satu dululah. Pertamanya, training lah pegawai-pegawai kaunter di Mahkamah Syariah itu. Training lah setiap 6 bulan, retrain balik. Ingatkan diorang apa tugas diorang, apa skop
kuasa diorang. Sebab apa saya cakap macam ni, Dip? Saya ambil contoh situasi kes permohonan wali hakim atau wali raja. Ini you tak payah dengar daripada I. Ada satu time ni trending dekat Twitter pasal isu ni. Wali hakim, masalah permohonan wali hakim. You tahu, orang-orang pegawai-pegawai kat kaunter ni yang bagi arahan lanjut dekat pemohon untuk pergi buat carian JPN. Kalau bapak you masih hidup, you kena panggil dia untuk jadi wali you. Kalau seseorang tu kena sampai buat carian JPN nak cari bapak dia, do you think that bapak really wants to be the wali ke? Wants to be involved in the child's life. And then some more, why would you force someone untuk cari their own abuser? Ini bapa yang dah pernah abuse, pukul mak, pukul dia, apa semua ni. Dia kenapa you nak suruh cari? Obviously dia dah hilang title wali tu. Itu satu, and arahan tu datang daripada pegawai. Ada pula yang cak kena lukis family tree. Ada yang kena iklankan kat surat khabar. Iklan dekat surat khabar bukan murah, Dip. Ini you suruh orang-orang B40 ni cari bapak dia sampai kena iklan dekat surat khabar. That is unnecessary. That is not your scope of work. I'm sorry. Pegawai kat kaunter, that is not your scope of work. Your scope of work, you tengok benda tu, you bagi dekat dekat hakim. Hakim yang patut keluarkan arahan-arahan ni. Hakim yang patut dengar. At least hakim boleh dengar. Okay, kalau hakim bagi, awak kena cari bapa awak ni kat JPN apa semua. Dia at least dia boleh cakap, maaf yang Arif, bapa saya ni dah lama tak involve dengan kehidupan kami. Dia pernah abuse mak kami. Hakim boleh dengar. Dan hakim boleh cakap, okay, if that's the case, yang ni lah. Itu yang dia patut bagi. Tapi kalau bergaduh dengan pegawai kat kaunter tu, apa dia boleh dapat, Dik? Saya kena lukis family tree kat pegawai tu. Apa jadahnya? Pegawai tu nak buat apa dengan family tree tu sampai you suruh dia lukis? Kat situ pegawai mahkamah kena tahulah kat mana you punya tugas. Apa yang bukan kuasa you, apa yang kuasa you. So kat situ saya rasa kena ada training. Kadang-kadang orang ni lupa dah kerja 6 tahun, 7 tahun, lupa. Kadang-kadang macam dia pula lebih pakar daripada hakim. You know, so kena ada training tu. Satu. Yang keduanya, perbaiki tentang pendengaran ni. Tolonglah ada sistem recording dekat mahkamah syariah. CCTV tak jalan, recording tak jalan, tak ada bajet lah, apalah. This is necessary things weh. Dekat civil court, you cakap macam tu, mampus. Sistem rosak. Sebab tu susah, Dik, pihak-pihak dekat mahkamah syariah nak refer balik apa yang hakim cakap tadi. You know, tak ada reference. Sebab tu sis kena hantar pergi buat court watch. So benda ni macam come on lah. This is 2023. You telling me you tak ada budget untuk teknologi yang necessary macam ni. Kita bukannya minta dia buat apa, live streaming ke apa. You know, just a recording. Ada CCTV recording dah. Cukup. Itu je yang kita minta. Supaya memudahkan kerja. Lagi satu, benda ni bila dia recording, memudahkan hakim sendiri. Nanti hakim nak keluarkan keputusan ke, nak apa ke, dia boleh tengok balik. Reverse balik. Tak adalah hakim time tu lah nak dengar, time tu lah nak ni. Memudahkan hakim. Betul. Itu benda tu memudahkan hakim juga. Betul tak? So bagilah kepentingan sikit kepada kemudahan di mahkamah syariah ni. Janganlah ambil sambil lewa. Lepas tu yang ketiganya, wajibkan hakim-hakim di mahkamah syariah ni menulis keputusannya. Keluarkan keputusan menulis. Publish macam civil court tu. Semua keputusan publish. You know? Barulah orang boleh refer. Ini macam wajib tak wajib ni, hakim pun macam tengoklah. Ikut mood lah. Ada masa aku keluar tulis written judgment. Tak ada masa cakap mulut je lah. You know? Itu satu lagi. Kena ada written judgment. I think that is the 3 main issue lah. Kalau tanya I apa yang boleh baiki kat mahkamah syariah, 3 ni dululah. Kalau nak kira kompetensi, kalau saya cakap macam ni mestilah nanti ramai orang marah kan. Ramai orang trigger. Kalau nak kira kompetensi, mahkamah syariah ni masih banyak lagi lah yang perlu diperbaiki untuk at least sampailah kepada tahap ataupun memenuhi KPI yang mereka yang telah putuskan sendiri kan 3 bulan. Betul. I'm sure mahkamah syariah ada dia punya KPI dia sendiri kan. Betul. Dan saya rasa Jabatan Kehakiman Syar'i pun mesti nak, kalau boleh nak mahkamah syariah ni sama kompeten levelnya seperti mahkamah civil. Betul. Dan benda ni macam it's not impossible. There is always room for improvement. And we're not saying civil court is perfect. Semua tak ada masalah. Semua sistem akan ada glitch. But kena ada kehendak dan keperluan untuk perbaiki.
Because there's always room for improvement. Janganlah bila orang kritik sistem you cakap orang tu sesat. Bila orang kritik sistem you, cakap orang ni kritik agama Islam. Critical sikit thinking tu. Jangan macam terlampau, kita ni, hak-hak yang diorang sebut dalam undang-undang tu memang yang diberikan, Islam berikan kepada perempuan semua. Tapi execution you tu macam mana? Execution you. Itu yang kita kritik. So, and then orang-orang kat luar sana pun samalah. Jangan ada mentality macam tu. Bila satu orang perempuan datang keluar secara kat FB ke, kat IG ke, kritik masalah kehakiman Malaysia ni, boom, kena macam-macam. Oh, kritik agama Islam, berhenti menghina Islam, apa semua. That is the kind of mentality kita kena ubah kalau kita betul-betul nak bantu sistem kehakiman syariah kita. Orang kat luar sana kena faham sistem kehakiman syariah ni closely affected dengan family Islam di Malaysia. You nak bela agama, nasib-nasib umat Islam di Malaysia, start dengan mahkamah syariah. You nak bela Islam, nak terpaling ni apa semua, start dengan mahkamah syariah. Sebab mahkamah syariah ni, yang result yang mahkamah syariah, ini yang setiap keluarga dekat dalam dekat kita. Perempuan, anak-anak akan ter-affected dengan keputusan mahkamah syariah, dengan sistem mahkamah syariah. So if you ask me, nak bela nasib Islam, orang-orang Islam kat Malaysia, this is where you start. Berapa puluh ribu adik orang Islam dekat Malaysia pergi ke mahkamah syariah setiap tahun. Itu je lah. Kita fikir tu je. Itulah kan. So, saya berharaplah agar pendengar dan juga penonton siri podcast kita kali ini lebih terbuka dan memahami kenapa mahkamah syariah perlu diberi nafas baru. Betul. Dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia ni perlu direformasi untuk menjadi lebih baik lah, dan untuk memastikan keadilan untuk perempuan dan kanak-kanak lebih terbela. So, dengan itu saya akhiri siri podcast kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih kepada Puan Terima kasih Arini. Adik for your time. Terima kasih.